Terima kasih Tuan Sri Speaker kerana memberikan saya peluang membahas Belanjawan 2025. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan bajet Belanjawan 2025 yang terbesar, iaitu 421 bilion atau 27.2 bilion lebih tinggi berbanding dengan Belanjawan 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana bajet pembangunan Sabah dan Sarawak naik 100 juta. Namun jika dilihat secara keseluruhan, ia hanyalah 7.8%, dan jika dirangkumi dengan Sarawak hanyalah 14% berbanding dengan Melaya yang mendapat 86%. Begitulah tren dari dulu sehinggalah sekarang. Begitulah juga sikap dan mentaliti Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, iaitu Malaya-sentrik, melihat Sabah dan Sarawak sebagai satu daripada 13, melihat bumi Sabah dan Sarawak sebagai bumi yang perlu dikuasai dan dieksploitasikan. Tiada yang berubah. Yang berubah hanyalah retorik dan slogan. Bolehkah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang berubah pandangan dan asas-asas layanan terhadap Sabah dan Sarawak mengikut prinsip keadilan dan semangat perkongsian ataupun rakang kongsi? Saya amat bersetuju dengan ucapan Ahli Berhormat Puncak Borneo mengenai Malaysia. Malaysia ini untuk siapa? Jogan kata bilang bersekutu bertanpa mutu, tetapi semuanya Melaya sapu. Hasil Sabah disapu, minyak Sabah dan Sarawak disapu, duta-duta begitu juga disapu. Dan kursi-kursi parlimen pun tidak lama lagi akan disapu. Di Sabah bukan saja semua disapu, apa yang Sabah berhak pun dinafikan, seperti subsidi elektrik tambahan untuk Sabah sebanyak 866 juta untuk 2024 ditolak oleh kerajaan di atas kekangan kewangan kerajaan. Kenapa? Bila untuk Sabah ada kekangan, tetapi untuk orang asing diutamakan. Adakah orang asing lebih penting daripada rakyat Malaysia walaupun di Sabah? Kenapa semua Malaya mesti sapu? Kenapa Sabah dan Sarawak mesti rugi? Adakah Sabah, Sarawak masih lagi bumi jajahan? Tidak fahamkah Kuala Lumpur yang Sabah, Sarawak mempunyai perasaan dan maruah? Bila Sabah, Sarawak menuntut hak mereka, tolonglah memahami perasaan kami. Jangan pula datang Sabah dan marah-marah kepada pemimpin kami hanya kerana bersuara menuntut hak kami. Jangan anggap kami masih lagi seperti dahulu dan lapuk. Selagi Sarawak, Sabah dilayan seperti ini, Sabah dan Sarawak akan bangkit dan bersuara untuk menuntut. Apa guna menubuhkan Malaysia yang ada perjanjian Malaysia tetapi tidak dihormati dan dilaksanakan? Kenapa mesti tunggu 60 tahun baru pura-pura melaksanakannya? Apa guna perlembagaan kalau kita tidak hormatkan perlembagaan dan melaksanakannya? Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti, semua cakap begini-begini, yang jadi sama saja begitu-begitu. Iri. Tan Sri Speaker, hak 40% hasil Sabah perlu dimutamatkan. Kenapa mesti tunggu lama untuk melaksanakannya, sedangkan Perdana Menteri telah memberi jaminan untuk melaksanakan hak-hak Sabah dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia? Adakah kerana kedudukan kewangan federal tidak mengizinkan? Alasan ini tidak boleh lagi kita terima kerana 40% itu bukan duit dari federal, bukan duit daripada negeri-negeri yang lain, tetapi duit Sabah. Sabah dah bagi 60%. Itu kewajiban kami. 40% ini janganlah kamu sapu juga. Tolong kembalikan, bukan hanya bagi interim payment sebagai gula-gula untuk mengaburi mata pemimpin kami. Kalau betul susah untuk menyelesaikan perkara ini, saya mencadangkan agar peruntukan 6.7 bilion peruntukan pembangunan ini dibayar terus kepada kerajaan negeri sebagai sebahagian pembayaran 40% setiap tahun sehingga direview kemudian. Ini saya percaya tidak akan mengganggukan kedudukan kewangan federal